Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton dan juga subscriber. Okey, pada video kali ini aku nak share dengan korang apakah kesan yang akan terjadi sekiranya pengeluaran air sinar ini tamat dan tiada penyambungan Okey, untuk perkara ini aku bahagikan kepada 3 golongan. 3 golongan masyarakat yang terkesan. 1, 2, 3. Okey, jom kita mulakan. Okey, golongan yang pertama golongan B40 dan golongan susah berpendapatan kecil. Bagi golongan ini mereka akan mengalami kesan yang sangat teruk kesan psikologi. Apabila masih tidak bekerja, belum dapat kerja dan belum ada pendapatan tetap dan anak ramai, perlu menanggung ansuran sama ada dah beli rumah, ansuran rumah, kalau tak beli rumah, sewa rumah, ansuran kereta, ansuran motor dan tanggungan makan minum bil utility dan sebagainya. Jadi golongan susah ni yang paling terkesan jadi kalau selama hari ni, selama 6 bulan 5 bulan yang ke belakang ni mereka menerima 1000 sebulan katakan paling kurang pun. Jadi selepas tamatnya air sinar memang akan memberi kesan yang sangat mendalam sebenarnya, sangat dalam. Bukan setakat yang tak ada bekerja je tapi pekerja yang bergaji harian ambil upah pun sama. Tapi yang ada KBSP je lah. Begitu juga dengan peniaga golongan-golongan peniaga yang masih mempunyai simpanan KBSP, mereka pun sama. Termasuk dalam golongan nombor 1 ni yang terjejas sangat teruk. Okey, golongan yang kedua pula ialah golongan yang masih bekerja. Masih bekerja, ada pendapatan tetap maksudnya gaji cantik je jalan, walaupun tak besar gaji mereka ni tapi masih berpendapatan tetap. Jadi wang air sinar yang mereka terima selama hari ni sekadar untuk tambahan pendapatan saja, tambahan perbelanjaan isi rumah mereka lah. Kalau bujang lah, kalau dah berkahwin lah. Jadi golongan yang nombor 2 ni kurang terkesan. Sebab wang air sinar yang mereka terima hanya sekadar tambahan, bukannya sebagai penanggung utama kehidupan tapi sebagai tambahan je. Kata orang side income macam itulah lebih kurang Jadi dengan adanya wang air sinar ni mereka boleh berbelanja lebih. Itu bila air sinar tak ada aku nak cakap macam ni, bila air sinar tak ada, it's okay bagi mereka. Mereka masih ada gaji, berjalan macam biasa dan boleh meneruskan kehidupan, tak ada masalah. Tak terkesan sangat. Sikit sajalah, semua kurang wang untuk dibelanjakan. Itu golongan yang kedua. Golongan yang ketiga pula ialah golongan yang sangat dahsyat. Maksudnya maksudnya mereka ni memang berpendapatan tinggi, nombor 1. Keduanya tidak membuat pengeluaran air sinar pun dan hasil daripada PKP tidak memberi impak kepada pendapatan mereka pun. Maksudnya dalam arti katanya orang yang bergaji besar, bergaji tinggi, berpendapatan tinggi. Jadi golongan ini mereka tak kisah pun sebenarnya. Dan tak pernah ambil tahu pun pasal air sinar ni. Sebab mereka tahu mereka tak perlu, gaji mereka besar, berjalan macam biasa. Ini terguna pakai juga kepada penjawat awam. Penjawat awam tidak mengharapkan pun air sinar ni. Sebab mereka bergaji sangat tetap. Terutama pegawai tinggi kerajaan lah. Sebab majoriti ialah penjawat awam diberi option bila selepas pengesahan jawatan sama ada nak memilih skim KBSP ataupun skim pencen. 90% akan memilih skim berpencen. Jadi bila diorang pilih skim pencen, diorang boleh withdraw wang daripada akaun mereka sebahagian besar lah. Mereka boleh withdraw. Burung cantik ni. Jadi apa yang tinggal ialah sikit je baki je dan mereka tak kisah apa pasal tu. Itu bagi pegawai kerajaan lah. Dan penjawat awam pun sama, mereka tak ambil pot. Dan bagi penjawat swasta yang level-level tinggi ni, engineer, pengurus, manager apa semua ni, yang berpendapatan boleh katakan 10,000 sebulan ni, macam ni lah golongan yang ketiga. Mereka tak ambil pot pun tentang air sinar ni sebab tak memberi impact. Malah mereka lagi seronok dikenakan PKP kerana work from home, kerja dari rumah. Dah lah gaji besar, berjalan macam biasa gaji, work from home pula tu, kerja dari rumah, lagi seronok, ngadap komputer je dengan webcam Jadi mereka memang tak terkesan langsung dengan hilangnya air sinar daripada pandangan mata kita.
Jadi apa kesimpulan dalam video ni? Kesimpulan dalam video ini ialah sebenarnya, hakikatnya, golongan yang susah lagi ramai daripada golongan yang senang di Malaysia ni. Ada 30 juta rakyat Malaysia. Berapa persenkah yang nombor 3? Berapa persenkah yang nombor 2? Dan berapa persenkah yang nombor 1? Kategori yang aku cakap tadi. Banyak. Aku boleh cakap lebih 50% daripada golongan yang nombor 1 yang aku sebut tadi. Dan sangat mengharapkan sebenarnya sambungan Aisina ni, sebab mereka masih ada baki sebenarnya. Kebanyakan yang mohon Aisina dilanjut macam ni, banyak sangat lanjut ialah orang yang masih mempunyai baki dalam KWSP mereka. Kalau mereka tak ada wang dalam KWSP mereka, buat apa mereka nak buat, nak mendesak benda ni berlaku, kan? Buat apa? Jadi bila mereka ada lagi simpanan, dan saat-saat ni lah mereka memerlukan wang mereka ni, itulah sebenarnya senario yang berlaku. Termasuklah dengan 3 golongan yang aku sebut tadi tu. Jadi bukan semua orang terkesan sebenarnya. Ada 3 peringkat dia. Sangat teruk, kurang terjejas. Dia peringkat yang pertama. Sangat teruk, kurang terjejas, tak terjejas langsung. Itulah dia. 3 golongan dia. Jadi itu saja untuk renungan kita fikir sama-sama. Kalau KWSP ni ditamatkan, itulah impact dia. Itulah golongannya yang terkena tempias, sama ada terkena tempias ataupun tidak terkena tempias. Well, ini lokasi yang dah lama kita tak dengar. Dulu masa bulan puasa rajin datang sini kan. Lepas hari raya dah ni, long time no see. Ada kerja sikit nak buat ni kan. Nak menerangkan dan menyembuh racun. Tapi kita buat video dulu sebelum kita buat kerja. Betul tak? See you guys in my next video. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Jaga diri. Stay safe. Bye-bye.